Model 2. Kenapa rawatan haba? Pembuatan perkakas dan alat ganti menggunakan kemahiran bekerja dan pelaporan modal. Bayangkan pada masa hasil pembuatan bersedia untuk rawatan haba, kebanyakan produk sudah bernilai tinggi kepada pembuat alat, pengguna alat dan pengeluar barang. Hasil pembuatan mewakili pelaporan besar dalam reka bentuk, bahan, buruk dan pengeluaran. Oleh itu, pembuat alat dan pengkilang bergantung kepada rawatan haba untuk membuat pelaporan mereka berbayar. Dalam modal 2 ini, kita akan mempelajari berbagai objektif rawatan haba kalori. Rawatan haba adalah untuk mengkukupkan bahan untuk menjadikannya boleh dipakai dan boleh dipercayai sepanjang hayat penggunaannya. Contoh berikut menunjukkan beberapa sifat kalori yang lemah akibat rawatan haba yang tidak betul. Kerosakan kalori sedemikian boleh menyebabkan kegagalan pada peralatan serta membahayakan penggunanya. Hub roda yang rosak dengan senang boleh menyebabkan kerosakan pada motosikal dan kecederaan kepada penunggangnya. Kepala pukuran mengalami haus lebih awal daripada yang dijangkakan boleh menjejaskan produktiviti proses pembuatan. Di sini menunjukkan acuan yang terlalu rapuh tidak dapat bertahan daripada keadaan kerja dengan tekanan tinggi. Struktur badan kereta mestilah kukup untuk melindungi penumpang semasa berlaku kemalangan. Kegagalan komponen mekanikal akan membahayakan penumpang yang menaiki helikopter ini. Rantai yang retak boleh menyebabkan pemasangan tidak berfungsi dengan selamat. Tujuan rawatan haba adalah untuk meningkatkan kekuatan tekangan, iaitu tensile strength. Kekuatan tekangan bermaknanya akan memberi rintangan regangan ataupun dikatakan stretching resistance sebelum berubah bentuk pelaku. Berikut adalah contoh yang menunjukkan komponen kejuruteraan mengalami ketegangan semasa perkhidmatannya. Di sinilah komponen tersebut memerlukan kekuatan tegangan yang tinggi untuk menjalankan kerjanya. Rawatan haba juga bertujuan untuk meningkatkan kemuluran ataupun dipanggil ductility. Ini merupakan keupayaan untuk berubah bentuk sebelum patak dibenarkan berlaku. Contoh di sini menunjukkan kegagalan mulu di sebelah kiri lawan dengan kegagalan rapuh di sebelah kanan. Jelas kelihatan bahawa kegagalan mulu menunjukkan corak patak cawan dan kun, manakala bahan yang keras menunjukkan patak rapuh dengan corak kegagalan yang mengejut. Rawatan haba juga dipakai untuk meningkatkan kelihatan ataupun toughness atau kekuatan impak, iaitu impact strength. Ini bermaknanya keupayaan untuk menyerap beban kejutan tanpa retak. Berikut ialah beberapa contoh yang menunjukkan pemuatan impak semasa kemalangan. Kelihatan tinggi diperlukan untuk menyerap beban terkejut dalam kes ini untuk melindungi penumpangnya. Kekerasan ataupun hardness yang lebih tinggi boleh didapati akibat daripada proses rawatan haba. Kekerasan adalah keupayaan untuk menahan upah bentuk plastik. Kalori keras boleh membawa beban yang lebih berat seperti ditunjukkan dalam gambar di sini. Kekerasan boleh diukur dengan hardness tester. Berikut ialah jadual untuk membandingkan kekerasan dan kekuatan. Kekerasan boleh diukur dengan skala Wicker
skala Brinell atau skala Rockwell-C. Perhatikan semakin tinggi kekerasan, semakin tinggi kekuatan tegangan sesuatu bahan. Untuk bahan keluri, hubungan antara kekerasan dalam skala Rockwell-C adalah kira-kira 35 Newton setiap mm persegi bagi setiap kenaikan satu bacaan Rockwell-C. Begitu juga kekerasan yang lebih tinggi akan memberikan rintangan Hauss yang lebih tinggi. Rawatan Haber juga boleh digunakan untuk melepaskan tekasan dalaman ataupun dipanggil internal stress. Tekasan dalaman adalah tekanan bagi yang ditinggalkan daripada operasi sebelum ini yang boleh mengkurangkan kapasiti beban produk dan menggalakkan kegagalan awal semasa perkhidmatan. Formula tekasan di sini menunjukkan tekasan sebenar adalah gabungan tekasan dikenakan dan tekasan dalaman. Apabila tekasan dalaman yang tinggi digabungkan dengan tekasan yang dikenakan, kemungkinan besar tekanan yang terhasil iaitu jumlah tekasan akan melebihi had bahan yang boleh menyebabkan kegagalan. Jadi jelaslah bahawa tekasan dalaman tidak boleh diabaikan. Contoh pertama menunjukkan keruntuhan dangkal udara akibat daripada jumlah tekanan yang dialami adalah jauh lebih daripada tekasan yang dikenakan sahaja. Contoh kedua menunjukkan tekanan dalaman yang tinggi selepas kimbaran perlu melekatkan tekasan dalaman dengan menggunakan rawatan Haber yang sesuai. Gambar ini menunjukkan penggunaan teknik pembelauan sinar X untuk mengukur tekasan dalaman. Rawatan Haber juga digunakan untuk menghasilkan sifat tahan karat ataupun dipanggil stainless property. Ini merupakan keupayaan untuk mencegah pembentukan karat. Seperti dikatakan dahulu di modul 1, keluri tahan karat tidak akan tahan karat tanpa menggunakan proses rawatan Haber yang sesuai. Aplikasi keluri tahan karat termasuk peralatan tabur, bekas cecair, acuan, gerusi, pisau pembedahan, paip atau tube. Terdapat juga proses rawatan Haber digunakan untuk memulihkan keboleh bentukan keluri ataupun dipanggil formability. Ini adalah jenis keupayaan untuk membentuk tanpa kesukaran semasa operasi berikutnya. Di sini menunjukkan contoh 4 stesen proses wire drawing. Proses ini menggunakan daya tegangan untuk meregangkan atau memanjangkan dawai keluri supaya mengurangkan ketebalannya. Selepas setiap stesen pengurangan ketebalan, dawai keluri akan menjadi lebih keras dan rapuh dan akan terdetak kepada keretakan bila melalui stesen seterusnya. Perkara yang sama berlaku dalam proses penggulungan sejuk di mana kepingan keluri mengalami kesan pengkerasan kecil selepas setiap stesen penggulungan. Ini menyebabkan sifat keboleh bentukan keluri tersebut menjadi semakin lemah. Apabila perkara ini berlaku, kita perlu menghentikan kerja dan melakukan proses rawatan Haber khas di atas keluri tersebut untuk memulihkan keboleh bentukannya supaya mengurangkan risiko retakan dalam kerja seterusnya. Contoh jenis rawatan Haber ini adalah proses penyebu lintapan ataupun dipanggil annealing. Menukar sifat dengan rawatan Haber. Bagaimana ini boleh terjadi? Contohnya dengan melakukan proses pengkerasan
atau dipanggil hardening process, di mana komposisi kimia bijiran sesuatu logam akan berubah. Di sini kita menukar mikrostruktur asas kalori yang terdiri daripada perlite dan ferrite kepada martensite dan ferrite, di mana martensite adalah jenis mikrostruktur yang jauh lebih keras daripada perlite. Mikrostruktur martensite yang baru ini akan meningkatkan rintangan haus dan lenturan atau bending resistant yang lebih baik. Proses pengkerasan melipatkan pemanasan kalori ke suatu tahap suhu tertentu dan mengekalkannya pada tahap suhu itu, kemudian diikuti dengan penyecukan pantas atau pelintap kecutan dilakukan sama ada dalam air, minyak atau udara. Kita juga boleh menggunakan rawatan haba untuk menukar saiz bijirin atau putiran. Di sini kita menggunakan proses rawatan sebut lazim atau bernormalan, dalam bahasa Inggeris normalizing, untuk memperhalusi saiz putiran. Saiz bijiran yang lebih kecil ini akan meningkatkan rintangan patah dan memberikan kemasan permukaan yang lebih baik. Proses ini melipatkan pemanasan kalori ke suhu tinggi, kemudian menyejukkannya dengan kadar sederhana melalui udara sampai ke suhu bilik untuk menghasilkan struktur bijian mulu dan halus. Di sini kita boleh melakukan proses sebut lintap spira atau spheroidizing untuk menukar kabida yang bercorak lamina atau bentuk garisan berlapisan kepada bentuk bulatan atau bentuk sfera. Kabida yang berbentuk sfera ini akan meningkatkan keboleh mesinan dengan pembentukan chips yang senang dan lancar semasa menjalankan proses pemesinan. Proses sebut lintap sfera ini melipatkan pemanasan kalori ke suhu tinggi, kemudian menyejukkannya dengan kadar perlahan, selalunya dalam relau, sampai ke suhu bilik supaya struktur mikro yang terhasil bersifat lembut dan mulu, dan ini akan menyenangkan pemesinan. Kalori tanpa tekasan dalaman akan berprestasi lebih baik. Rawatan haba yang khas boleh digunakan untuk melegakan tekasan dalaman untuk mencapai tujuan ini. Tekasan dalaman tercipta akibat pengembangan dan pengecutan terhad semasa pemprosesan di bawah suhu tinggi seperti kimbaran. Contoh di sini menunjukkan apa yang berlaku kepada kalori selepas kimbaran. Semasa penyucukan, kalori mengalami pengecutan yang tidak seragam. Jika pergerakan dihalang, tekasan dalam terbentuk akibat pengecutan kimbaran dan bahan asas tidak boleh bergerak dengan bebas. Contoh ini menunjukkan rawatan haba acuan tuangan selepas kimbaran. Proses jenis rawatan haba ini melipatkan pemanasan seragam kepada suhu pelepasan tekasan di bawah suhu transformasi bahan, menahannya untuk jangka masa tertentu dan masa ini berdasarkan ketebalan bahan, kemudian disejukkan secara seragam pada kadar terkawal dalam relau untuk mengeluarkan tekasan dalaman tanpa mengubah struktur mikro. Jenis-jenis proses rawatan haba. Terdapat dua kategori utama proses rawatan haba kalori. Kategori pertama ialah proses pengkerasan yang terbahagi kepada dua jenis, iaitu pengkerasan keseluruhan dan pengkerasan permukaan. Pengkerasan keseluruhan digunakan untuk mengkukupkan aloi kalori dengan menggunakan proses penyucukan yang pantas
untuk meningkatkan kekerasan di seluruh bahan. Sedangkan pengkerasan permukaan digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan luar, manakala teras kekal agak lembut. Terdapat 4 proses biasa di bawah pengkerasan permukaan, iaitu pengkarbonan ataupun carburizing, di mana karbon ditambahkan di dalam permukaan akan menghasilkan permukaan yang lebih keras daripada kawasan dalaman yang berkarbon rendah. Yang kedua, bernitridaan ataupun nitriding, di mana nitrogen dimasukkan di dalam permukaan kalori untuk membentuk nitrat yang keras. Gambar ini menunjukkan salah satu jenis nitriding proses yang dipanggil plasma nitriding. Ketiga ialah pengkerasan aruhan ataupun induction hardening, di mana proses ini menggunakan arus ulang-alik frekuensi tinggi sebagai sumber pemanasan di atas permukaan. Akhir sekali ialah pengkerasan api ataupun dikenali sebagai flame hardening, di mana kalori dipanaskan dengan nyalaan dari obor kimparan, contohnya. Kategori yang kedua dipanggil proses pelembutan yang terbahagi kepada 3 jenis proses utama, iaitu penyebut lintapan atau annealing. Yang kedua, penormalan atau normalizing. Yang ketiga, belegaan tegasan atau dipanggil stress relieving. Tujuan penyebut lintapan adalah untuk meningkatkan kemuluran dan mengurangkan kekerasan kalori kerja sejuk supaya memulihkan kebolehkerjaannya untuk proses penarikan dan pembentukan seterusnya. Manakala penormalan adalah untuk menapis struktur butiran kasar yang terhasil dari kerja panas. Ini akan menghasilkan sifat yang lebih keras dan mulu daripada saiz karbohidrat yang lebih halus dan struktur mikro yang lebih serakam. Belegaan tekasan digunakan untuk melepaskan tekasan dalaman akibat dari proses fabrikasi logam terdahulu, contohnya seperti kimpalan dan pemesinan. Tayangan video. Menonton rancangan video berikut akan meningkatkan kefahaman anda tentang perkara yang dibincangkan dalam modul 2 ini dan kajian awal untuk modul yang akan datang.